Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rakan-rakan pensyarah. Semoga rakan-rakan sentiasa diberi nikmat kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk makluman kita semua, seperti yang kita sedia maklum, peperiksaan akhir semester Mac Ogos 2023 ini akan bermula pada 24 Julai hingga 13 Ogos 2023. Dan bagi kampus Kedah, bermula daripada 24 Julai sehingga 10 Ogos, ya. Jadi sebagai persediaan untuk menghadapi peperiksaan akhir, saya akan di sini saya akan memberi sedikit taklimat ringkas kepada semua pensyarah UiTM Kedah, ya. Dengan harapan melalui taklimat ringkas ini akan dapat memberi sedikit panduan kepada semua rakan-rakan, terutamanya kepada rakan-rakan pensyarah baru yang baru menyertai keluarga besar UiTM. Jadi untuk semester ini terdapat 140 kod akan menjalani peperiksaan akhir. Dan seperti yang semua sedia maklum, terdapat beberapa pusat peperiksaan yang telah kita sediakan seperti Dewan Perdana, Dewan Seri Jerai, Blok B, Blok C dan juga TEC. Dan untuk semester ini, pihak jawatankuasa peperiksaan telah meneliti dan kekerapan untuk setiap pensyarah mengawas adalah 2 kali sepanjang minggu peperiksaan. Dan ini termasuk juga dengan pensyarah yang standby, ya. Dan untuk Dewan Besar, seperti Dewan Perdana, jumlah pengawas, termasuk ketua pengawas adalah seramai 11 orang. Manakala bagi dewan-dewan peperiksaan yang lain, jumlah pengawas paling minimum adalah 3 orang. Dan dia bergantung kepada saiz tempat peperiksaan lah. Sekiranya saiz itu besar, jadi jumlah dia akan bertambah, ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai sebahagian daripada tanggungjawab kita sebagai seorang pensyarah, jadi tugas mengawas ini adalah merupakan salah satu tanggungjawab kita lah untuk memastikan kecemerlangan akademik para pelajar kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti semua sedia maklum, kita sebagai ahli akademik, sebagai pensyarah di UiTM ini, salah satu tugas kita adalah menjadi pengawas peperiksaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama ada dilantik sebagai ketua pengawas ataupun pengawas, semua pensyarah akan terlibat menjaga peperiksaan bermula daripada 24 Julai sehingga 10 Ogos. Dan sebelum kita menghadapi peperiksaan, ini adalah merupakan beberapa tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Yang pertamanya, sebagai seorang pensyarah, tuan-tuan dan puan-puan perlulah mendapatkan butir senarai kedatangan kelas. Yang senarai kedatangan ini boleh dimuat turun di SIM, ya, sistem SIM. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, hanya senarai pelajar yang berada dalam sistem SIM sahaja dianggap sebagai dokumen sah, ya. Dan seterusnya, sebagai seorang pensyarah juga, sebelum menghadapi peperiksaan akhir ini, tuan-tuan dan puan-puan perlulah merujuk maklumat kursus di AIM untuk mungkin ada update yang terkini daripada pihak PU. Yang ketiganya, kita sebagai pensyarah, setelah kita mengajar pelajar kita selama 1 semester, menjalankan kuis, test dan juga pelbagai assessment yang lain, maka sebelum menghadapi peperiksaan akhir ini, maka para pensyarah perlulah memaklumkan carry mark ataupun markah penilaian berterusan kepada para pelajar. Dan seterusnya, pensyarah juga perlu memastikan kehadiran pelajar ke kelas melebihi 80%. Kemudian, tindakan kita selanjutnya sebelum peperiksaan ialah untuk menyemak jadual waktu peperiksaan. Dan ini kita telah, pihak HEA telah emailkan, dan saya rasa semua pensyarah sudah sedia maklum dengan jadual waktu peperiksaan. Yang seterusnya ialah tuan-tuan dan puan-puan sebagai ketua pengawas ataupun pengawas peperiksaan perlu juga menyemak jadual pengawasan peperiksaan. Dan kemudian yang seterusnya, sebagai seorang pensyarah,
kita perlu menanda kertas jawapan pelajar. Jadi oleh itu tugas kita yang seterusnya ialah untuk menyemak jadual pengambilan kertas soalan, dan biasanya kertas soalan ini boleh diambil sejurus selepas kod kita itu selesai final exam. Okey, jadi seterusnya ialah kita sebagai kaki tangan akademik, sebagai seorang pensyarah, seperti yang saya maklumkan di awal tadi, kita mungkin dilantik sebagai ketua pengawas ataupun pengawas peperiksaan. Dan sekiranya tuan-tuan dilantik sebagai ketua pengawas, tuan-tuan perlulah memastikan beberapa perkara. Pertama, perlulah melapor diri di bilik gerakan peperiksaan. Biasanya sejam lebih awal daripada waktu peperiksaan. Sekiranya peperiksaan pukul 9, dan tuan-tuan dan perempuan perlu hadir awal sejam, ya. Kemudian sebagai ketua pengawas juga, tuan-tuan perlu mengambil bungkusan kertas soalan di bilik gerakan ataupun unit penilaian akademik UPA, ya. Kemudian tuan-tuan mengagihkan kertas soalan mengikut keperluan di Dewan Peperiksaan. Dan sekiranya tuan-tuan sebagai pengawas peperiksaan, jadi tuan-tuan juga perlu melaporkan diri di bilik gerakan peperiksaan 1 jam sebelum peperiksaan bermula. Ini terutamanya bagi dewan-dewan besar seperti Dewan Perdana yang jumlah pelajarnya mencecah hingga ke 500 orang. Jadi kita perlukan para pengawas peperiksaan datang awal ke tempat peperiksaan sebab ruang dia yang sangat luas dan memerlukan masa. Jadi untuk kita buat edaran buku jawapan dan sebagainya. Tindakan ataupun tanggungjawab pengawas peperiksaan juga perlu mengambil keperluan peperiksaan yang lain selain daripada kertas soalan. Kemudian seterusnya mengawas peperiksaan, dan sila pastikan tuan-tuan dan puan-puan mengawas di tempat yang telah ditetapkan. Dan seterusnya mengutip, mengira dan menyerahkan kertas jawapan kepada AJK bilik peperiksaan di bilik gerakan. Jadi sila pastikan semasa mengutip kertas jawapan daripada pelajar, sila pastikan kodnya adalah betul, jumlah pelajarnya juga adalah betul. Dan ini boleh disemak melalui senarai yang juga dibekalkan oleh pihak unit exam di dalam sampul, ya, sampul jawapan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang semasa peperiksaan, jadi selaku ketua pengawas dan juga pengawas, jadi tuan-tuan dan puan-puan perlulah memberi beberapa penekanan. Pertama, pastikan pelajar mengisi semua maklumat dan buku jawapan diikat sebelum dikutip, ya. Buku rujukan perlu dikutip semula. Contoh macam mungkin ada buku statistik, ya, yang perlu digunakan oleh pelajar. Kemudian buku ini setelah habis peperiksaan perlulah dikutip semula. Kumpul dan serahkan bilangan buku jawapan kepada pelajar yang dikutip kepada pihak urus setia peperiksaan di bilik gerakan. Pastikan bilangan slip kehadiran pelajar sama dengan bilangan buku jawapan yang dikutip. Pastikan dewan peperiksaan berada dalam keadaan bersih. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sekiranya sepanjang tempoh tuan-tuan dan perempuan menjaga periksa nanti, ada beberapa perkara yang timbul. Contohnya, berlaku keraguan soalan, maka tuan-tuan dan perempuan sebagai ketua pengawas dan juga pengawas perlulah memaklumkan kepada unit peperiksaan. Jadi insya-Allah maklum balas, kita akan respon maklum balas itu ataupun kita akan cuba selesaikan laporan itu dalam masa sejam daripada laporan itu diterima. Sekiranya pelajar meniru, tuan-tuan dan perempuan sebagai ketua pengawas dan juga pengawas perlulah ambil bahan bukti yang menunjukkan pelajar itu meniru. Dan pelajar-pelajar yang ditangkap dan disyaki meniru itu, selepas diambil bahan bukti, pelajar-pelajar harus dibenarkan untuk menjawab peperiksaan sehingga peperiksaan tamat. Dan nanti pelajar perlu hadir ke HEA bersama dengan ketua ataupun penolong ketua pengawas. Mungkin ada juga kecemasan-kecemasan lain.
Jadi sekiranya ada kecemasan lain, jadi pihak tuan-tuan sebagai ketua pengawas juga pengawas perlulah memaklumkan segera kepada pihak HEA dan tunggu arahan selanjutnya daripada pihak urus setia. Jadi semasa peperiksaan juga, untuk maklumat penting, tuan-tuan dan puan-puan sebagai ketua pengawas dan juga pengawas, sila pastikan anda hadir bertugas tepat pada waktu yang ditetapkan. Jadi kita menyarankan dan kita harap tuan-tuan dan puan-puan boleh datang sejam lebih awal. Ya? Jadi untuk melancarkan proses peperiksaan. Ketua pengawas adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kertas soalan dan skrip jawapan pelajar. Jadi selepas skrip jawapan dikutip, ketua pengawas akan menyerahkan semua kertas jawapan ini ke bilik gerakan peperiksaan di HEA. Dan perlu diambil maklum, semasa peperiksaan sedang berjalan, tuan-tuan dan puan-puan pengawas peperiksaan dilarang bersembang terlalu kuat. Bukan tak boleh, kita tak benarkan bersembang, tapi kita janganlah terlampau kuat, sebab kalau kuat sangat dia akan mengganggu para pelajar yang sedang menjawab peperiksaan. Dan seterusnya, kita tidak menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan memakai kasut tapak yang kalau berjalan berbunyi. Satu dewan nanti dengar kita berjalan. Jadi cuba elakkan ataupun jangan pakai kasut yang bertumit yang bila berjalan dia mengeluarkan bunyi, kerana ia akan mengganggu konsentrasi para pelajar menjawab peperiksaan. Tuan-tuan dan puan-puan, selanjutnya ialah tanggungjawab kita sebagai pensyarah selepas peperiksaan berakhir. Jadi selepas peperiksaan berakhir, kita sebagai pensyarah, sekiranya kod kita masuk pada hari itu, tak kiralah sewaktu pagi ataupun sebelah petang, jadi tuan-tuan boleh mengambil skrip jawapan sejam selepas peperiksaan berakhir. Jadi ini untuk sejam ni kita perlukan untuk proses-proses yang perlu kita selesaikan di bahagian bilik gerakan. Ya. Kemudian yang keduanya, tanggungjawab kita sebagai pensyarah ialah memeriksa skrip jawapan peperiksaan. Dan ini kita berikan selama 7 hari untuk memeriksa seluruh skrip jawapan peperiksaan. Ya. Dan ketiganya memuat naik markah ke dalam sistem e-RES. Dan untuk makluman semua, sistem e-RES sekarang ni dah buka. Dan untuk memuat naik markah ke sistem e-RES ni, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila pastikan markah yang dimasukkan dalam e-RES ni adalah markah yang tepat, yang betul lah. Sila pastikan berlaku zero mistake lah. Sebab nanti bila ada kesalahan-kesalahan ini, kita sebagai pensyarah akan dipertanggungjawabkan. Jadi kita tak maulah selepas exam, selepas kita marking, dan kita menghadapi lagi satu pula masalah, iaitu kita diletakkan liability dengan kesalahan masuk markah dalam sistem e-RES. Jadi untuk memuat markah ke dalam sistem e-RES ini, bagi mengelakkan berlaku kesilapan, saya sarankan supaya para pensyarah download Excel yang daripada sistem e-RES itu. Nanti sudah kita isi markah dalam Excel e-RES itu, kita just upload, dan ini pasti dapat, saya rasa dapat mengurangkan ataupun mengelakkan berlaku kesilapan semasa kita transfer markah, ya. Kita pindahkan markah tersebut. Dan bila tuan-tuan masuk markah ke dalam sistem e-RES, sila pastikan tuan-tuan validate. Dan sekiranya tuan-tuan membuat perubahan markah, sebab dalam sistem e-RES ni kita boleh membuat perubahan beberapa kali, dan setiap kali tuan-tuan dan puan-puan membuat perubahan, sila validate. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak validate, maka sistem akan capture markah yang lama, iaitu markah yang sebelum dibuat perubahan. Yang selanjutnya, selepas kita muat naik markah ke dalam sistem e-RES, maka kita perlu juga menyemak, mencetak dan melakukan validasi dan menghantar ke UPA. Dan yang kelimanya, menghadiri mesyuarat keputusan peperiksaan peringkat program ataupun jabatan ataupun fakulti.
Dan seterusnya, sekiranya berlaku rayuan semak semula, maka kita perlu melantik pemeriksa kedua bagi kes rayuan semak semula pelajar, jika ada lah ya. Dan seterusnya ialah, ini adalah isu-isu yang berlaku sebelum peperiksaan. Yang pertama, pelajar tidak hadir ke kuliah. Jadi sepatutnya, sekiranya pelajar tidak hadir ke kuliah ini, yang kehadirannya kurang daripada 80%, jadi sepatutnya di peringkat awal lagi pihak pensyarah dah maklumkan kepada pihak HEA, unit record, untuk kita ambil tindakan ya, untuk kita panggil perbicaraan tata tertib HEA lah ya. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak melaporkan ketidakhadiran pelajar ini, jadi nanti di hujung masa kita nak masuk markah nanti mungkin nama pelajar ada tapi markah dia tak ada, sedangkan kita tak pasti, kita pun tak tahu pelajar ni ada dengan kita ya. Jadi kesan dia kepada pelajar, mungkin pelajar akan gugur, gagal kursus ya. Dan kita pula pensyarah sukar untuk menentukan markah, jadi kita jadi susah hati. Nak bagi markah, student tak ambil exam, tak bagi markah, nama student ada dalam senarai kita. Jadi sebelum berlaku peperiksaan, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila pastikan senarai yang tuan-tuan ada itu adalah senarai yang dah clean ya, yang dah bersih. Dan senarai ini seperti yang saya sebut sebelum ini, senarai ini boleh di-download daripada sistem SIM. Dan sistem SIM ini seperti yang saya kata, ia adalah senarai atau dokumen yang sah. Jadi janganlah kita ambil senarai awal semester, ambil senarai yang hujung supaya baru kita dapat update ya, senarai pelajar. Kemudian yang seterusnya, isu yang berlaku sebelum peperiksaan ialah pensyarah lewat mengambil kertas soalan. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengambil kertas soalan ini untuk peperiksaan, iaitu sejam sebelum peperiksaan. Dan bagi pensyarah yang tak hadir, yang tak dapat hadir atas berlaku kecemasan, maka saya mohon kepada para pensyarah untuk memaklumkan kepada pengurusi peperiksaan supaya kita dapat mencari pengganti lebih awal. Jadi untuk kes kecemasan ini, kalau dapat, kita mohon para pensyarah yang berkenaan untuk menghubungi segera bilik gerakan peperiksaan. Ya. Kemudian yang seterusnya ialah pengawas ataupun ketua pengawas lambat melapor diri di bilik gerakan peperiksaan. Jadi saya mohon untuk ketua pengawas dan juga pengawas untuk datang dan lapor diri sejam lebih awal. Ya, jadi ini untuk melancarkan perjalanan peperiksaan. Kerana kita ada dewan besar seperti Dewan Perdana ya. Jadi kita kena buat persediaan awal lah. Dan sekiranya tuan-tuan datang awal, jadi sekira ada apa-apa masalah, jadi kita dapat selesaikan masalah tersebut sebelum peperiksaan berjalan. Dan seterusnya ialah saksiah rupa diri. Jadi mohon tuan-tuan dan puan-puan, para rakan-rakan pensyarah untuk mematuhi saksiah rupa diri lah ya. Kemudian ini berkaitan dengan waktu rehat. Kita pun faham waktu peperiksaan ini berjalan agak lama, lebih kurang ada yang 3 jam ya. Jadi agak lama. Jadi mungkin ada satu tempat itu sampai 11 orang. Ya, mungkin ada 5 atau 6 orang yang menjaga satu tempat. Jadi untuk waktu rehat bagi pengawas ini, saya mohon kepada ketua pengawas untuk membuat jadual penggiliran. Dan saya sarankan supaya waktu rehat ini tidak melebihi 30 minit. Dan kepada rakan-rakan yang pergi rehat dulu, so kena ingatlah ada lagi kawan-kawan kita yang belum berehat, mungkin belum makan ya. Jadi kita tak maulah seorang pengawas tu ambil masa lebih daripada 30 minit. Jadi cukuplah 30 minit ataupun sebelum 30 minit. Jangan pergi jauh-jauh sangat, ikut dekat-dekat sini je kalau nak pergi makan ya. Okey.
seterusnya ialah kertas soalan tidak mencukupi di tempat peperiksaan ataupun keperluan peperiksaan tidak mencukupi di tempat peperiksaan. Jadi, ini kena maklumkan kepada bilik gerakan. Kemudian yang seterusnya ialah skrip jawapan yang dikutip tidak mencukupi atau melebih daripada jumlah yang sepatutnya. Jadi, dalam peperiksaan, setiap kali peperiksaan, unit exam telah bekalkan senarai nama pelajar. Jadi, senarai nama pelajar dan juga tagging nombor meja. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan boleh tally lah senarai pelajar dan juga tagging nombor meja. Dan selalu amalan yang dibuat semasa peperiksaan ialah pelajar menulis nombor meja di kertas jawapan di sebelah atas tu. Jadi, dengan cara itu, kita mudahlah untuk kita cek. Ya. Jadi, sila pastikan bilangan yang menduduki sama dengan jumlah skrip yang dikutip. Kemudian yang seterusnya ialah pelajar tidak mematuhi sasiah rupa diri dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan sebagai pengawas ataupun ketua pengawas dapati bahawa pelajar tidak mematuhi sasiah rupa diri, mungkin rambut panjang, mungkin datang exam pakai slipper sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ada hak untuk menghalang pelajar daripada menduduki peperiksaan. Ya, ini boleh diambil tindakan ini boleh diambil oleh ketua pengawas lah. Dan sekiranya tuan-tuan nak menggunakan budi bicara, saya rasa boleh juga di sini. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh beri masa kepada pelajar untuk balik dan tukar pakaian. Sebab pelajar boleh masuk selepas 30 minit dia boleh masuk lagi. Ya. Jadi bagi tempoh dekat pelajar untuk pelajar balik salin pakaian lebih proper lah. Kemudian isu yang lain semasa peperiksaan ialah pelajar tidak membawa dokumen penting seperti kad pelajar dan slip menduduki peperiksaan. Jadi untuk slip menduduki peperiksaan ini, pihak BPPA ataupun UPA di UiTM Kedah ini telah mengeluarkan satu infografik cara-cara untuk memuat turun download slip peperiksaan kepada pelajar. Dan saya rasa pelajar dah aware. Dan sekiranya berlaku juga pelajar tidak membawa dokumen ini, jadi dokumen yang kita boleh pakai ialah satu IC, kedua kad pelajar dan ketiganya slip menduduki peperiksaan. Jadi sebagai tugas pengawas, jadi untuk menyemak slip menduduki peperiksaan dari meja ke meja pelajar untuk memastikan kod kerusuh yang sedang diduduki adalah sama dengan yang tertera di dalam slip menduduki peperiksaan. Okey, yang seterusnya ialah pelajar keluar ke tandas terlalu lama. Ini pun satu isu juga. Jadi untuk mengatasi isu ini dan telah dicadangkan semasa postmortem peperiksaan semester lepas untuk dewan-dewan peperiksaan yang kecil, kita dah tambah dulu kita letakkan 2 orang. Jadi bila kita letak 2 orang, ada isu bila seorang student pergi ke tandas, jadi tinggal seorang pengawas. Jadi dia ada isu lah. Jadi mungkin ada orang lain pula nak keluar. Jadi dia kena tunggu. Jadi untuk semester ini kita telah tambah pengawas minimum dia 3 orang. Jadi dengan harapan kalau 2 orang student pergi ke tandas, masih ada lagi seorang yang menunggu di tempat peperiksaan. Dan untuk pelajar yang keluar tandas, sila pastikan pelajar merekod keluar masuk untuk ke tandas tersebut. Jadi nanti akan ada borang yang diletakkan di pintu keluar. Dan yang seterusnya, membawa dota dan meniru. Ini juga kerap berlaku. Pelajar dia expert dalam benda-benda macam inilah ya. Jadi sebagai pengawas di Dewan Peperiksaan, tuan-tuan dan puan-puan perlulah kerap membuat rondaan. Pusinglah Dewan Peperiksaan itu untuk pastikan bahawa pelajar ini tidak meniru. Dan di tandas juga sebelum berlaku peperiksaan ataupun peperiksaan bermula, mungkin pihak pengawas juga boleh cek dulu
standar-standar di Dewan Peperiksaan. Sekiranya ada nota-nota yang diselit dan ditinggalkan oleh pelajar, maka tolong ambil dan buang, kumpul setempat dan buanglah. Harap dengan cara ini dapat mengatasi masalah meniru ini di kalangan pelajar. Baik, rakan-rakan sekalian, tadi semasa peperiksaan dan sekarang ni kita tengok selepas peperiksaan, ya. Selepas peperiksaan, pensyarah lewat mengambil dan memulangkan skrip jawapan ke bilik gerakan, ya. Seperti yang saya sebut tadi, tuan-tuan boleh ambil skrip jawapan sejam selepas peperiksaan tamat dan hantar selepas 7 hari skrip itu diambil di bilik gerakan. Jadi semasa mengambil skrip jawapan di bilik gerakan, tuan-tuan perlu mengira dahulu berapakah skrip jawapan yang ada dalam sampul tersebut. Kita takut di luar dia tulis 20 tapi dalam ada 19. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena verify, kena kira bersama-sama dengan staff, ya, unit exam. Pastikan jumlah yang ditulis di sampul adalah sama dengan jumlah skrip yang berada dalam sampul. Okey, kemudian seterusnya isu tidak memulangkan skrip jawapan yang telah disemak ke bilik gerakan. Ini adalah merupakan satu kesalahan sebab skrip jawapan itu adalah dokumen sulit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu memulangkan skrip jawapan ke bahagian peperiksaan, ya. Sebab kita takut nanti ada rayuan semak semula. Kalau tuan-tuan tak hantar ataupun skrip tak cukup yang dipulangkan dalam sampul tersebut, sekiranya berlaku rayuan semak semula pelajar, maka ini akan menimbulkan masalah lah. Menimbulkan masalah kepada semua pihak. Kepada pihak HEA dan juga pihak tuan-tuan dan puan-puan sendirilah. Jadi sila pastikan tuan-tuan mengira skrip jawapan, pastikan ia cukup dan memulangkan skrip jawapan setelah diperiksa. Sekiranya selepas peperiksaan, selepas tuan-tuan dan puan-puan menanda kertas, dan proses untuk memasukkan markah pelajar ke dalam e-RES, ya, dan tuan-tuan tidak menjumpai nama pelajar dalam template e-RES tersebut. Jadi beberapa tindakan tuan-tuan perlu ambil. Jadi yang pertamanya, mungkin tuan-tuan dan puan-puan perlu menyemak dengan rakan-rakan pensyarah lain yang mengajar kod yang sama. Kita takut pelajar ini daftar dalam kelas kita tapi belajar di kelas orang lain. Jadi jangan letak kosong dulu. Kena tanya kawan-kawan yang lain sekiranya dia orang ada markah pelajar tersebut. Sekiranya rakan pensyarah lain pun tidak ada, kita pun tidak ada markah pelajar tersebut, maka tuan-tuan dan puan-puan kena juga merujuk ke bahagian unit peperiksaan untuk memastikan sama ada pelajar ini ada MC ataupun tidak. Ya. Sekiranya jangan letak kosong dulu. Kena verify, check semua dulu sebelum tuan-tuan verify, ya, di e-RES. Kemudian yang seterusnya ialah pemarkahan tidak mengikut skema jawapan. Jadi mohon tuan-tuan dan puan-puan semasa memeriksa kertas jawapan, silalah gunakan skema jawapan sebagai panduan untuk memeriksa kertas. Dan kita takut sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak menggunakan skema jawapan yang telah diberikan, sekiranya berlaku rayuan semak semula. So, jadi ada pemeriksaan yang kedua dan didapati bahawa cara tuan-tuan dan puan-puan periksa pada pemeriksaan pertama ni jauh lari daripada skema jawapan. Nanti di hujungnya nanti pensyarah juga akan menerima atau terpaksa memikul tanggungjawab tersebutlah. Okey, kemudian seterusnya membuat kesilapan pemarkahan. Jadi ini markah yang dalam e-RES, ya. Jadi untuk mengelakkan ini, pensyarah hendaklah membuat validasi markah seperti yang saya sebut tadi. Sekiranya berlaku perubahan, setiap kali berlaku perubahan markah,
tuan-tuan dan puan-puan kena tekan validasi. Kalau tidak, markah yang diubah tidak akan dibaca. Dia akan baca markah yang lama. Pastikan markah kerja kursus dan peperiksaan ada dan diisi di template RES dengan betul mengikut susunan nama beserta nombor pelajar yang betul. Jadi, saya nasihatkan tuan-tuan dan puan-puan supaya menggunakan senarai nama pelajar yang telah senarai nama pelajar dalam Excel yang telah di-download daripada sistem eRES. Jadi ini untuk mengelakkan kesalahan susunan nama, ya. Dan pastikan nama pelajar tidak tercicir. Mencari skrip jawapan pelajar dari kumpulan lain sekiranya senarai pelajar tidak lengkap. Dan memastikan pelajar yang tidak hadir kerana cuti sakit mempunyai CJ sakit. Jadi, implikasi kalaulah tuan-tuan dan perempuan membuat kesilapan pemarkahan semasa memasukkan markah ke dalam eRES, pensyarah yang didapati membuat kesilapan akan diberi amaran bertulis. Bagi kesalahan kali kedua, markah penilaian prestasi tahunan tidak melebihi 80%. Jadi, dia 2 kali saja tuan-tuan. Yang pertama, tuan-tuan akan dapat amaran bertulis. Yang kedua, kalau berlaku kecuaian kali kedua, penilaian prestasi tahunan tidak melebihi 80%. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan pensyarah sekalian, seterusnya adalah kebenaran membawa skrip jawapan peperiksaan keluar daripada UiTM Kedah. Jadi, sebenarnya dokumen jawapan peperiksaan, skrip jawapan peperiksaan pelajar ini adalah merupakan dokumen terhad, sulit dan rahsia. Jadi sebenarnya dia tak boleh dibawa keluar daripada premis. Tapi kita faham, tuan-tuan hanya diberi masa seminggu. Jadi untuk menyelesaikan semua kertas jawapan, ya. Jadi masa seminggu tu agak terhad dan kita faham kalaulah marking ini hanya dilakukan dalam kampus, maka susah sikit lah. Jadi kita benarkan tuan-tuan dan puan-puan untuk membawa kertas jawapan pelajar dibawa keluar daripada kampus untuk tujuan semakan atau marking. Tapi dia mestilah mendapat kebenaran bertulis daripada rektor. Jadi untuk mendapat kebenaran ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengisi borang borang kebenaran membawa skrip jawapan peperiksaan yang boleh dimuat turun daripada bppa.uitm.edu.my ataupun saya rasa boleh juga dapat daripada unit exam UiTM Kedah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan pensyarah sekalian, ini adalah merupakan antara kesilapan yang dilakukan oleh pensyarah. Yang saya sebut tadi, yang kini kita repak semua sekali. Pertama sekali adalah kesilapan mengira. Kesilapan mengira tidak campur semua markah pelajar. Kemudian silap weightage pemberat. Terutama ini di pemberat yang ada di eRES. Kadang di eRES tu dia nak markah penuh, dia bukan nak dalam percentage. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan itu adalah betul. Kalau tuan-tuan masuk markah dah percentage, nanti nilai keseluruhan dia akan jadi rendah berbanding dengan kita masukkan nilai sebenar 100%. Kemudian silap masuk markah, semak semula markah, tidak buat validasi. Ini adalah antara kesalahan-kesalahan yang biasa yang dibuat oleh para pensyarah. Jadi, mohon para pensyarah, terutamanya pensyarah-pensyarah baru dan juga pensyarah-pensyarah PTFT untuk melihat semua benda ini supaya kita nak mencapai zero kesalahan. Ya? Sifar, ya? Kesalahan sifar. Okey, ini pengurusan keputusan peperiksaan pelajar. Setelah kita pelajar menduduki peperiksaan, kita marking. Dan dalam proses untuk kita muat naik markah ke dalam sistem eRES, maka beberapa perkara perlu diteliti. Pertama sekali, meneliti secara terperinci markah setiap pelajar supaya markah pelajar adalah betul dan muktamad. Tidak ada markah tercicir. Sekiranya tuan-tuan marking paper, maka kiralah markah di setiap helaian supaya tidak tercicir. Dan mungkin boleh buat sekali atau 2 kali untuk verify markah yang tuan-tuan bagi itu adalah tepat. Jadi yang keduanya ialah meneliti secara terperinci markah pelajar yang akan bergraduat.
Jadi kita mohon untuk pensyarah melihat sekiranya pelajar mendapat markah 47, ya. 47 ni ya. Jadi kita mungkinlah sebagai pensyarah, tuan-tuan dan puan-puan, kita nasihatkan boleh naikkan kepada 50. Ini terutamanya kepada pelajar yang akan bergraduat. Sebab kalau kita bagi fail, kita bagi 47, maka pelajar tersebut terpaksa mengambil peperiksaan khas, ya. Yang ketiganya ialah moderasi markah jika markah semua pelajar terlalu tinggi atau semua pelajar gagal dalam kursus. Jadi ini juga kita boleh buat sebab satu kod mungkin diajar oleh banyak pensyarah. Jadi moderasi ini mungkin juga boleh dibuat di kalangan kelas-kelas, ya. Yang keempat, membuat validasi markah. Yang kelima, memastikan kerahsiaan keputusan peperiksaan pelajar sebelum disahkan oleh mesyuarat JKPA. Jadi tuan-tuan jangan bagi tahu dululah markah yang diperolehi oleh pelajar sebab kita takut nanti markah itu takut ada perubahan, ya. Jadi kalau kita bagi markah, bagi maklumkan dia lulus 80 kan. Jadi nanti bila keluar nanti tengok-tengok dapat 75 aja. Jadi ini akan menyebabkan ada masalah, ya. Jadi keputusan pelajar, peperiksaan pelajar adalah rahsia dan tidak boleh dimaklumkan kepada pelajar sehinggalah selesai mesyuarat JKPA. Okey, yang seterusnya ialah isu-isu pembetulan dan pengemaskinian keputusan peperiksaan. Ini untuk terutamanya pelajar-pelajar yang menjalankan latihan praktikal, ya. Pertama yang perlu kita tengok ialah yuran pelajar. Kadang-kadang pelajar yang pergi latihan praktikal ini lupa nak bayar yuran. Jadi itu juga akan pihak AHA akan ambil maklum benda ini dan kita akan pastikanlah pelajar membayar yuran, ya. Kemudian status TL tidak lengkap. Jadi pelajar akan diberi status tidak lengkap selalunya pelajar yang tidak mematuhi tarikh penghantaran atau perlu membuat penambahbaikan sebelum diberi markah muktamad. Jadi pelajar-pelajar yang lewat menghantar laporan ataupun projek tahun akhir mereka pada tarikh yang telah ditetapkan tidak boleh diberi grade A. Kecuali disebabkan kesalahan di pihak penyeliaan pelajar. Jadi ini berdasarkan kepada mesyuarat JKPA bilangan 3 2016 pada 17 Mac 2016. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kesalahan itu disebabkan oleh kecuaian pelajar yang tidak dapat menghantar projek tahun akhirnya pada tarikh yang telah ditetapkan, maka pelajar tidak layak untuk diberi grade A. Seterusnya, status tidak lengkap juga diberi kepada kursus yang berbentuk latihan ilmiah ataupun praktikal. Pelajar yang menjalankan LI, ya, latihan industri. Jadi pelajar yang tak lengkap perlu mendaftar semula kursus yang berkaitan pada semester berikutnya. Seterusnya ialah pemarkahan. Yang tadi, macam contoh tadi, pemarkahan yang borderline, contohnya 59.4. Markah grade dia untuk dapat grade B-, 0.1 markah. Jadi kalau kes macam ini, mohon tuan-tuan dan puan-puan perhatikanlah, ya, supaya instead daripada C+, pelajar boleh dapat B- dengan kita tambah sikit je 0.1 markah. Okay. Pengisian markah yang tidak tepat, pelarasan pengisian markah latihan praktik. Jadi untuk markah-markah LI ini, saya rasa di UiTM Kedah ini kita telah letakkan tanggungjawab untuk memasukkan markah latihan LI ini kepada penyelaras latihan praktik. Jadi saya rasa ini mungkin tidak ada masalah sangatlah untuk UiTM Kedah. Okey, validasi tidak dibuat apabila memuat naik semula markah yang salah. Dan macam saya sebut tadi, setiap kali berlaku perubahan markah dalam sistem ERES, maka setiap kali tuan-tuan ubah markah, setiap kali ubah mesti kena validate. Kalau tidak, markah yang dibaca oleh sistem ERES ni akan menggunakan markah yang lama.
Kemudian yang seterusnya ialah markah tidak diisi kerana pelajar bertukar kumpulan. Jadi isu dia pelajar menghadiri kelas bagi kod kursus yang didaftar tetapi menumpang kelas lain bagi kursus kod yang sama. Jadi untuk ini tuan-tuan dan puan-puan perlulah bertanyakan kepada rakan-rakan yang lain yang juga mengajar kod yang sama sekiranya pelajar ini menumpang di kelas mereka. Jadi kalau pelajar menumpang, jadi rakan-rakan kita yang lain tu mungkin ada markah dia ya. Jadi kita boleh ambil dan kita boleh masukkan ke dalam e-res. Okey, yang seterusnya, isu yang seterusnya, kurang penelitian ketika mesyuarat prajan ya, itu mesyuarat fakulti ataupun mesyuarat jabatan lah. Iaitu terdapat keraguan dan perbezaan ketara antara grade markah yang dimasukkan dalam e-res. Contohnya, pensyarah telah memasukkan markah kosong bagi satu kumpulan pelajar sedangkan pelajar mempunyai markah penilaian dan peperiksaan akhir. Jadi yang ini mungkin berlaku kes sekiranya pelajar mendaftar tetapi menumpang di tempat di kelas lain. Jadi kita tak buat semakan, maka kalau kita ambil jalan shortcut, kita masukkan markah kosong tapi sebenarnya pelajar ada markah tapi markah di kumpulan yang lain. Jadi untuk mengelakkan ini, tuan-tuan sekali lagi saya sarankan untuk membuat cross check bersama dengan pensyarah-pensyarah lain yang mengajar kod yang sama. Kemudian tata cara atau prosedur pengurusan sijil cuti sakit. Isu dia ialah pensyarah tidak aware mengenai sijil cuti sakit pelajar. Jadi untuk menyemak cuti sakit pelajar ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh datang ke pejabat peperiksaan ya, unit peperiksaan untuk mendapatkan kepastian sama ada pelajar ini ada sijil sakit ataupun tidak. Sebab kadang-kadang ini pelajar dia hantar awal, kadang-kadang pelajar ni hantar hujung. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan kena datang dan rujuk di unit exam untuk pastikan bahawa pelajar ini yang tak datang peperiksaan akhir ini ada sijil cuti sakit. Okey, semasa memasukkan markah ke dalam e-res, elakkan copy paste. Jadi saranan awal kita, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan pensyarah, download dulu template di Excel, template Excel yang ada dalam e-res itu. Jadi kemudian setelah diisi, muat naik balik. Jadi dia akan dapat mengatasi masalah kesalahan semasa memindah markah ya. Okey, kemudian pemantapan dan perincian pelaporan dalam minit mesyuarat JAN atau kalau di Kedah ni JAN ya. Jadi isu dia tiada catatan terperinci dan penjelasan mengenai kes pembetulan dan pengemaskinian dinyatakan dalam minit mesyuarat. Ini lebih kepada jawatankuasa atau urussetia JAN UiTM Kedah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja serba ringkas penerangan untuk kita menghadapi peperiksaan akhir pada semester ini, iaitu yang akan berjalan pada 24 Julai ini sehingga 10 Ogos. Jadi saya berharap dengan taklimat yang pendek ini, yang ringkas, serba ringkas ini dapat membantu memberi pencerahan kepada apa yang kurang terang, yang kurang jelas, dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan masih mengalami ataupun masih ragu-ragu, tidak faham, maka tuan-tuan dan puan-puan bolehlah terus merujuk kepada pegawai di unit exam, sama ada berhubung terus dengan Puan Siti Aslina ataupun Puan Natasha ya, untuk mendapat maklumat yang lebih lanjut. Jadi saya harap dengan adanya taklimat ini dapat membantu rakan-rakan pensyarah, terutamanya rakan-rakan pensyarah di UiTM Kedah ini, membantu melancarkan proses peperiksaan akhir semester Mac Ogos 2023. Dengan itu saya ucapkan berbanyak terima kasih ke atas tuan-tuan dan puan-puan yang
telah mengikuti taklimat ini daripada awal sehingga akhir ini. Dan saya doakan tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan pensyarah terus diberi nikmat kesihatan yang baik sepanjang bertugas di sini ya. Jadi dengan itu sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.